Okey, kita dah pun live dengan Kak Zaida. Assalamualaikum Kak Zaida, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat tengah hari. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah bertemu kita lagi hari ni. Dalam episod Jom Masak Kak Zaida. Episod 375 Kak Zaida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun sampai ke episod 375 dengan resepi-resepi yang Kak Zaida siarkan. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Apa khabar semua viewers? Kita tunggu notification daripada Facebook ya, supaya lebih ramai lagi yang dapat notification dan dapat join kita live tengah hari ni lah. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam pada yang beri salam, yang beri salam terlebih dahulu. Okey, sementara kita tunggu viewers kita yang lain masuk, boleh love, like dan share. Banyak-banyak kita punya live video hari ini sebab Kak Zaida nak masak yang special hari ini. Saya dah lama pun tak ajar talam ya. Okey. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Apa khabar semua? Okey, jangan lupa komen di bawah ya untuk sebarang pertanyaan ke ataupun nak tanya apa-apa tentang produk ataupun yang Kak Zaida nak masak ni pun kita alu-alukan. Okey. Alright, kita tunggu sebentar lagi ya. Kita tunggu sebentar supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita, dapat join bersama dengan kita tengah hari ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pada yang tunggu-tunggu tu kata kenapa lah lambat sangat start je lah ya. Banyak saya dapat komen ya. Ataupun saya dapat WhatsApp ataupun saya dapat message, kenapa tak terus start. Saya kena tunggu ya sebab ada yang baru masuk, jadi kita dapat tunggu nombor yang cukup untuk kita live. Tak dengar? IG tak dengar suara Kak Zaida. IG tak ada ya. Okey, IG tak dengar pula. Hai. IG yang sebelah sana. Kita tak boleh test sebelum live ya, sebab ada yang cakap dengan Kak Zaida juga. Kak Zaida test lah dulu sebelum start. Kalau untuk live, kita tak boleh test dulu. Waktu live tu baru kita boleh test. Okey dah. Waktu live tu baru kita boleh test ya. Sebab selagi tak live, kita tak tahu. Dia cabut bateri. Okey. Dia cabut baru. Dah. Zaida baru pasang. Okey sekejap ya. Dah. Tadi dia cabut bateri. Okey dah. Bateri ni longgar. Okey dah. Sepit lah. Jangan bagi dia tergantung. Sepit. Tak, dia boleh sepit tu. Kita ada masalah sekejap lagi pun sekejap. Dia ada sepit tu. Sekejap ya perempuan, kita ada masalah pula dengan benda alam ni. Pada hari-hari kita menggunakan dia. Okey, so alright. Sekejap ya perempuan, kita ada masalah pula dengan benda alam ni. Okey, kita boleh mula. Okey. Alright, viewers kita pun dah meningkat sekarang ni. Bolehlah kita mulakan Jom Masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Alhamdulillah. Apa khabar semua viewers? Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi hari ini dengan resepi Kak Zaida nak ngajar talam ya tengah hari ni. Okey, harap perempuan peminat talam sana, peminat talam di sana boleh menyalin dan boleh cuba resepi ni ya. Okey, bahan-bahan untuk Kak Zaida nak buat ini ialah talam pandan ya. Talam pandan, okey, bahan-bahannya. Talam pandan ni terbagi kepada dua bahagian, bahagian atas dan bahagian bawah. Ya. Okey, kita akan buat saya akan bagi dulu talam bahagian bawahnya ya. Bahagian bawahnya warna putih ya, bahagian bawahnya. Okey, bahan-bahan yang kita perlu untuk talam pandan bagi bahagian bawah, 30 ounce santan cair. Perempuan tak payahlah tanya saya kenapa tukar ounce, tukar gram. Ini resepi lama ya. Resepi lama memang menggunakan ounce. Tak ada masalah untuk perempuan timbang ounce kalau perempuan ada timbangan digital. Saya tunjuk sekejap. Sebab nanti akan banyak soalan ni yang akan keluar ya. Ini salah satu timbang digital. Pada timbang digital ni dia ada unit dekat sini. Semua timbangan digital ada unit dekat sini. Unit ni dia ada pound, ounce dan ada juga gram dan kilogram. Jadi perempuan hanya tekan kat unit ni. Perempuan nak pakai pound, tekan pound. Tekan sampai dia keluar ada pound.
Kalau nak pakai ounce, tekan sampai dia keluar ada tulis ounce. Jadi tak ada masalah ya. Okey. Sebab ni resipi lama. Saya nak tukarkan ke gram, nanti ada point something tu saya lebih elok beli macam ni je lah. Memang accurate betul lah, memang tepat. Ya. Okey. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk talam pandan kita bahagian bawah. Ya, 30 ounce santan cair. Santan cair ni Kak Zaidah hari ni biasanya Kak Zaidah kalau buat talam-talam ataupun kuih Melayu yang menggunakan loyang talam, saya memang pakai santan fresh. Ya, so perempuan beli santan yang dah ready perah. Maksudnya santan pekat. Jadi santan pekat. Tak kisahlah 1 kilo RM12 ke 1 kilo biasa 1 kilo 10 hingga RM12 tu dah sedang cantik lah. Ya. Sekarang dah tak dapat lagi 1 kilo RM4.5, RM5.5 dah tak dapat ya. Semua lebih kurang 10, RM12 ke atas ya. Okey, saya guna 30 ounce santan cair. Jadi puan ambil 1/3 daripada santan pekat dan ditambah dengan air untuk nak dapatkan banjohan santan cair. Okey, sekiranya kalau perempuan tak ada tempat untuk nak beli santan yang dah perah ataupun santan segar yang dah ready, perempuan boleh gunakan kelapa. Kelapa lebih kurang dalam 3 biji kelapa dan perah, ambil santannya. Ya. Okey. 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, tak kisahlah tepung beras cap teratai ke, cap gajah 3 ke, ya. 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam dan 2 helai daun pandan. Saya ulang lagi sekali untuk bahagian bawah ya, bahagian bawahnya 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam dan 2 helai daun pandan. Okey, untuk bahagian atasnya berwarna hijau ya. Bahagian atasnya Kak Zara guna 25 ounce santan pekat. Santan pekat ni maksudnya perempuan beli santan yang dah ready, ambil separuh santan pekat dan ditambah dengan air untuk nak jadikan sukatan santan pekat ya. Okey, 25 ounce santan pekat, 10 ounce gula pasir, 3 ounce tepung gandum, 1 ounce tepung hongkui putih. Tepung hongkui ni ya, tepung hongkui ada juga packing yang paket ataupun yang loose timbang. Saya guna yang ni. 1 ounce tepung hongkui, 4 biji telur grade B atau C, setengah sudu teh garam, 1 sudu teh air kapur dan sedikit air daun pandan. Perempuan ambil lebih kurang dalam 4-5 helai daun pandan, dikisar, kemudian campurkan bersama dengan 25 ounce santan pekat. Ya, so dapatnya macam ni lah. Kita nakkan bau pandan, bukan bau saja, kita nakkan rasa juga daun pandan. Ya, okey. Saya ulang lagi sekali, bahan-bahan untuk talam pandan kita. Bahagian bawah, bahagian putihnya ialah bahagian bawah ya. 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam dan 2 helai daun pandan. Untuk bahagian atasnya berwarna hijau, 25 ounce santan pekat, 10 ounce gula pasir, 3 ounce tepung gandum, 1 ounce tepung hongkui, 4 biji telur, setengah sudu teh garam, 1 sudu teh air kapur dan sedikit air daun pandan. Okey, pertama sekali perlu panaskan kukus, didihkan air kukusannya dulu ya. Okey, kita perlu buat bahagian atasnya dulu sebab ini cara Kak Zaidah ya. Talam ni cara Kak Zaidah. Kalau perempuan ikut cara saya, talam perempuan akan bertahan lama. Paling tak ada 24 jam tidak basi ya. Ini saya dah garanti lah, saya dah ramai bagi ramai yang dah ambil resipi saya, yang dah belajar dengan saya, dan so far talam kita untuk 24 jam tak basi. Dia punya apa tu kata orang, petua-petua untuk tidak basi ialah ni nak kena belajar ni buat talam ya. Petua untuk tidak basi talam kita perlulah masak santan dulu. Santannya okey, ni Kak Zana buat bahagian atasnya dulu ya, sebab atasnya kita perlu sejukkan dulu sebelum kita campur dengan telur ya. Okey, untuk bahagian atasnya ni, bahagian bawah, bahagian atasnya ialah 25 ounce santan pekat, okey, kita masakkan bersama dengan gula.
daun pandan dan garam, setengah sudu teh garam. Ini perlu perempuan masak hingga mendidih. Ya. Ini bahagian atas ya. Masak hingga mendidih, kemudian perempuan boleh sejukkan dahulu sebelum dicampur dengan telur dan tepung-tepung yang lain. Tujuan kita buat proses ni ialah untuk supaya talam kita tidak mudah basi. Okey. Ada soalan Kak Zaidah Yes. daripada Laila Muhammad. Jika tak ada kapur, ada substitute-nya? Ada alkaline substitute-nya ke, water. Kak Zaidah? Alkaline water lagi susah nak cari. Kapur kat kedai mamak pun ada. Ya. Kalau tak nak letak kapur pun boleh lah. Dia hanya rasa pandan je. Kalau ada kapur, dia akan rasa ada bau kapur sikit sedap. Ya. Adalah kelainan sikit dalam kita rasanya. Belilah kapur dulu sebelum puan nak buat ni. Ya. Saya tunjuk nanti kapurnya ya. Okey, Nur X5. Salam Kak Zaidah, nyari talam Waalaikumsalam. apa? Kita nak buat talam pandan ni Nari ya. Okey. Kita perlu masak hingga mendidih. Hingga dia mendidih ya. Barulah dia tahan lama talam kita, dia tak mudah basi. Talam Kak Zaidah biasanya 24 jam tanpa disejukkan. Dia tahan ya, dia tak basi. Paling tak dia 24 jam ya, dia tak basi. Sebab cara kita, teknik kita masak dulu santannya bersama dengan gula dan garam. Dan jangan lupa kalau masak kalau kita buat talam, perempuan kena letak daun pandan. Ya. Daun pandan kalau kita beli taklah mahal sangat. Ya, ada setengah-setengah tu tak letak langsung daun pandan. Mana nak datang bau kuih Melayunya, ya. Kuih Melayu dia sinonim dengan bau pandan. Kena ada daun pandan, baru dia ada bangkit bau ya. Itu yang membezakan antara kuih Melayu dengan kuih even kuih Nyonya pun banyak juga pakai daun pandan ya. Kita kena pakai daun pandan, bau bangkit bau santan tu. Okay, ya, ada kadang-kadang tu tak letak daun pandan tu dia hanya akan rasa lemak ajalah ya. Okey, kita akan masak dia hingga dia mendidih. Okay, Tomina Tarjo. Kalau tak taruh tepung Hong kui. Hong kui, kita tukarkan tepung jagung boleh? Boleh lah. Hong kui dia lagi kenyal, dia lagi kental daripada tepung jagung. Kalau tepung jagung tu dia kurang sikit lah. Kalau Hong kui tu dia ada kenyal dia. Tu yang jadi dia lain sikit lah teksturnya. Noraini Rahman, salam. Kalau guna alkaline water, sukatan sama ke? Sama ya, sama. Sama ya? Okey. Pakai kapur lah. Kapur dia ada rasa bau lain sikit. Barulah ada perbezaan. Okey, Nur Expa, saya dah try talam cendol durian dan talam serikaya pisang, sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ini metod yang Kak Zara guna ni ramai yang tak tahu ya. Kita masak dulu santannya. Saya kongsikan tips-tips untuk buat talam supaya talam tak mudah basi. Ya, okey. Walaupun kita guna santan fresh. Saya kalau buat talam biasanya memang saya akan pakai santan fresh. Saya jarang sekali pakai santan kotak. Okey. Alright, ini kita tunggu dia mendidih. Sekali mendidih, kita akan tutup api dan kita perlu sejukkan santannya dahulu sebelum kita bancuh dengan bahan-bahan lain. Okey. Okey, Juriah Juju 980. Kak Zaidah, tempat saya susah nak dapat santan fresh. Kalau guna santan kotak, okey tak? Boleh ajalah ya. Cuma santan kotak ni, kalau yang pandai makan, pandailah ya rasa. Ya, pandai rasa tahu. Kalau yang tak pandai rasa tu, pada dia dah sedap lah ya. Santan kotak, beza dia dengan santan fresh ialah satu daripada segi bau dan satu lagi dia hanya bila dah jadi kuih dia akan rasa manis, lemak aja. Ya, dia tak ada bau santan, bau kelapa lah. Ya, dia akan tiba-tiba nanti rasa lemak pun tak ada, kadang-kadang dia kurang. Jadi kalau dapat, pakailah santan fresh. Kalau tak ada santan fresh, belilah kelapa. Beli kelapa kemudian perah. Ya, okey, ni dah nak. Wangi kat saya dah bau dia. Wangi. Santan dia kena berserta dengan daun pandan baru dia sedap. Kalau tak ada daun pandan, dia macam tak bangkit lah. Dia macam
macam apa ya, macam kalau makan tu macam tak sampai rasa talamnya tu. Ya. Thank you Tomina Tarjol, Yes. beri kita 50 bintang. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kepada viewers kita yang baru masuk, okey, hari ini Kak Zaidah nak masak talam pandan. Talam pandan ya. Resepi Okey, hari ni ini. Kak Zaidah sedang masak bahagian atasnya dulu. Saya masak dulu santannya bersama dengan gula dan garam dan daun pandan. Jangan lupa letak daun pandan ya. Okey, now dah mendidih, Kak Zaidah akan tutupkan api dan kita perlu sejukkan dahulu sebelum kita bancuh bersama dengan tepung dan telur. Saya perlu sejukkan dahulu ya. Azmi Kak, apa rahsia muka nampak awet muda? Nampak bersih awet muda. Oh ya ke? Tak ada rahsia-rahsia lah ya. Okey, ni Kak Zaidah nak tuangkan dalam ni supaya dia cepat sejuk ya. Bawah ni saya letakkan air, sedikit air dan saya akan letak ni di sini. Okey. Supaya dia mudah sejuk lah. Kalau tak lambat dia, kalau tidak perempuan buat dulu siang-siang, siap-siap buat, nanti baru perempuan guna. Okey. Okey, Rahani Karim, tolong tunjuk tepung Hongqiu. Hongqi. Hongqi. Tolong tunjukkan. Ni ada tulis ni tepung Hongqi ya. Dia ada waktu membelinya perempuan kena hati-hati ya, dia ada warna. Yang ini warna putih. Salah tunjuk pula. Okey. Alright, kita perlu sejukkan dia sekejap. Ni dia tepung Hongqi ya. Di IG boleh nampak dan Facebook boleh nampak. Yang ni Kak Zaidah gunakan dalam bekas paket kecil Kak Zaidah. Yes. Okey, ini cara Kak Zaidah sejukkan. So saya ketepikan, nanti ada saya minta dia orang tolong saya sejukkan. Tolong admin. Reza, saya dah pun try talam cendol dan talam pisang. Alhamdulillah. Okay. Alright, now kita nak buat bahagian bawahnya. Okey, bahagian bawahnya kita perlu masukkan 30 ounce santan cair. Ini santan cair. Okey. Now kita masukkan 6 ounce tepung beras. Dua ounce tepung gandum. Satu sudu teh garam. Bersama dengan satu helai daun pandan. Okey, kita ratakan dulu, kemudian baru kita naikkan ke atas api untuk kita kacau hingga dia pekat. Kita make sure that dia tidak berketul sebelum kita panaskan ya. Okay, thank you Fatimah Zahra, send 75 stars. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Alright, kita akan naikkan atas ni dan kita perlu kacau dia. Okey, kita kena kacau dia hingga dia pekat ya. Fauzia Dahlan, kalau pakai kelapa parut blender okey tak? Boleh lah, lepas tu puan kena perah lah, ambil santannya. Kena blend. Sekarang ni senang lah, kita pakai blend aja. Jadi dia akan, tapi janganlah blend terlampau halus. Nanti kelapanya masuk pula dalam santan tu. Ya. Blend agak-agak lah. Sebab kadang-kadang orang malas nak nak meramas tu ya. Thank you NZ Lailia M Jait. Send 99 stars tu pada Kak Zaidah. Terima kasih banyak. Thank you so much. Okey, kita akan kacau dia. Lagi. Pusparani Velusami, boleh guna tepung Hongqi untuk buat kuih lapis?
Kuih lapis ada sukatan dia ya, ada timbang, ada resepi dia tersendiri. Tak sama ya. Tepung hong kui ni dia agak kenyal ya, dia agak kental. Okey, ada soalan Kak Zaidah daripada Nisa Ismail. Orange tea. Hi, how to convert to gram from ounce? No, it's a bit difficult for you to convert sebab dia ada point something nanti ya. So what you can do is when you use weighing machine yang ada grams, so definitely there's ada timbangan untuk ounce. So you just tekan pada button unit. Ni ramai yang tak tahu ya, ramai yang beli ingatkan gram aja. Yang sebenarnya dia ada gram and dia ada ounce as well. So you better you please check you punya weighing machine ya. Okay, thank you Jeff. Scale send 75 stars. Thank you so much. Terima kasih banyak ya. Okey, kita akan kacau dia hingga dia slightly pekat dan kita boleh tutupkan api dan bolehlah kita letakkan adunan ni ke dalam acuan. Nur Zanita, tepung beras cap apa Kak? Kak Zaidah pakai teratai. So tak ada masalah. You nak pakai cap gajah pun boleh, tak ada masalah ya. Boleh aja. Okay, nampak tu, kita kacau dia hingga dia pekat. Muhammad Azam, Red One, Kak Zaidah. Apa beza talam pandan Melayu dan talam pandan Nyonya? Talam pandan Nyonya bawah hijau atas putih. Talam pandan Melayu bawah putih atas hijau. Tu beza dia. Kemudian yang Nyonya ni dia pakai kelang water. Dia pakai ada sikit lagi lah, lain sedikit lah perbezaan dia. Kita punya ni lebih pada lemak ya. Dia memekat Kak Zaidah. Okey, masak dia hingga dia pekat. Hingga dia masak mendidih lah ya, supaya talam kita tahan. Mahani Ani, kenapa tak naikkan atas api semua sekali? Kenapa masak santan dengan gula dulu? Okey, kalau you masak semua, nanti dia jadi keras. Kita tak buat double boil ya. Saya punya method is kita buat masak dulu santannya supaya talam kita lebih tahan lama. Okey, ni nampak ni. Ya, Kak Zaidah akan kukus gunakan piuk buffalo, kuali buffalo. Ya, kuali buffalo ya. Saya gunakan kuali buffalo untuk kita buat talam kali ni. Saya akan panas kejap acuannya ya. Okey. Kita akan panas kejap sebelum kita masukkan yang warna putih ni. Kak Zaidah hari ni sebab saya nak kejar masa ya, sebab kalau saya gunakan loyang untuk nak buat talam ni, dia akan makan masa lebih kurang hampir 1 jam ya. Jadi saya akan buat acuan kecil-kecil, jadi kita dapat jimat masa sikit. Jadi kalau perempuan nak guna acuan ataupun nak guna talam loyang, acuannya ialah 10 kali 10 inci. Okey. Okey, kita akan okay, kita dah panaskan kuali. Kita dah panaskan acuan kita. Okey, Yani Pastri, Kak Zaidah bahagian atas hijau tadi air pandan berapa? Air pandan kita ambil daripada santan tu. Air pandan tak boleh tambah-tambah ya. Airnya hanya tadi berapa tadi Kak Zaidah cakap? Di bahagian atas ya. Air santannya 25 ounce. Jadi you tak boleh put extra water lagi. Ya, okey. Ni Kak Zaidah dah sapu sedikit minyak di bahagian atas, di bahagian loyangnya. So perempuan hanya letakkan separuh. Hanisah Rosli, kalau saya nak kukus dalam loyang boleh ke? Boleh. Saya tiada bekas kecil macam Kak Zaidah punya. Waktu kukus masih sama? Pakai loyang 10 kali 10 inci. Alas plastik di bahagian bawah ya. Saya pula bukan saya tak nak buat loyang tu, cuma dia akan makan masa lama. Nanti kita live kita akan
terlalu lama ya, terlalu panjang. So saya hanya boleh buat pakai acuan kecil ni. Okey, kita letakkan setengah daripada loyang. Hanum nak tanya tepung apa Daripada tu acuan. kakak pakai, santan ke? Ha? Nak tanya tepung apa tu kakak pakai santan ke? Okey, nanti puan tengok resepinya. Kita ada bagi resepi ya. Saya ada pinkan resepi di bawah. Please check baik the resepi ya. Tolong check resepinya ya. Kalau saya tanya saya pakai tepung, kita ada 2-3 tepung kat sini. Puan boleh check balik resepinya ya. Apa tepung yang Kak Zara guna. Jeffrey Syari, acuan kena sapu minyak tak? Kena. Acuan kena sapu minyak ya. Yang ini kena sapu minyak. Tapi kalau you guna loyang biasa, loyang 10x10 inci, tak payah sapu minyak. Hanya letak plastik di bahagian bawahnya sahaja. Jemalia Said, beli kat mana kuali tu Kak Zaidah? Okey, kuali ni kita ada ejen yang jual. Puan-puan boleh contact ejen untuk nak dapatkan kuali ni ya. Ni kuali Buffalo. Kuali stainless steel dari Buffalo. Sangat-sangat boleh masak, boleh kukus ya. Serbaguna Kak Zaidah. Serbaguna. Syarifah Baimin, kalau guna loyang berapa lama nak kukus? Okey, kukus yang saya belum start kukus lagi. Saya belum start kukus, jadi saya tak bercerita lagi pasal kukusnya. Sekejap ya, nanti bila saya nak kukus nanti saya beritahu. Okey. Ni saya masih isikan lagi bahagian bawahnya, putih di bahagian bawah. Al-Fatihah, kenapa sukatan saya dengar semua pakai ounce, kenapa tak pakai cawan or gram? Ini resepi 80-an, Dek. Resepi lama ya. Saya punya resepi lama pakai ounce. Saya tak tukar ke gram. Ni resepi lama. Kalau jumpa resepi yang pakai ounce, ni resepi lama ya. Saya bukan tak nak pakai cawan. Masalahnya, sekarang saya pakai cawan measuring cup. Perempuan pakai cawan biasa. Tu masalah nanti. Okey, ramai juga yang baru masuk Kak Zaidah. Ya. Hai, mereka semua say hi. Assalamualaikum. Hai, Kak Assalamualaikum. Zaidah. Waalaikumsalam. Pada yang beri salam. Hari ni Kak Zaidah masak apa? Kak Zara buat kuih ya. Talam ya. Talam pandan. Tapi kita guna cup. Kita guna cup, plastik cup macam ni ya. Mangkuk, orang selalu panggil ni acu lumpang. Saya nak jimat masa ya. Sebab kalau kita pakai loyang yang besar tu, talam, dia akan makan masa lama untuk nak menyiapkan dia. Macam ni sekejap aja ya. Marshita Ghazali, kuali tu boleh masuk loyang 10x10 tak? Boleh. 10-10 boleh. Rahimah Abdul Damin nak tanya harga kuali. Kuali ni rasanya 900 lebih ya. Kalau tak silap Kak Zaidah lah. 900 lebih. Tapi dia alah membela menang memakai ni. Okey, tolong fokus sikit pada yang saya dah isi ni. Nampak ni? Ya, saya isi tak rata lah. Ada setengah, ada 3 suku. So kalau dapat perempuan, isi rata lah, cantik ya. Okey, kita akan letakkan di atas kukusan. Macam ni. Dan kita perlu kukus je lebih kurang 10 minit macam tu lah. Alright. Okey, ni tak habis ya, ada lagi. Nanti kita akan buat kemudian lah. Okey, sementara kita nak tunggu yang ini masak. Alright. Okey, thank you. Okey, yang ini Kak Zada dah sejukkan ya. Zuriatina, Assalamualaikum Kak Zaidah. Hari tu terlepas cara-cara buat donat dari Singapura. Terlepas. Boleh tengok balik videonya. Kita kan ada save videonya. Banyak tu. Save video di dalam IG dan juga Facebook. Boleh. Kita ada post banyak ya. Scroll balik Rohaida 10-10. Berapa cup boleh dapat Kak Zaidah? Banyak jugalah. Kalau loyang kita buat 10x10. Kalau cup rasa saja dalam 30-40 boleh dapat lah ya. Alright. Now, ini yang kita dah sejukkan. Santan yang saya dah masak tadi bersama dengan gula dan daun pandan bersama dengan garam. Okey, kita nak masukkan telur sekarang ni. Bila perempuan nak masukkan telur, pastikan santan ni jangan panas ya. Takut nanti bila masuk telur, telur masak pula kan.
Ya, agak-agaklah suam-suam ataupun sejuk. Ya. Okey, kita masukkan telur dulu yang 4 biji ni tadi. Okey, masukkan tepung hong kui. Masukkan tepung gandum. Kemudian kita masukkan air kapur. Air kapur ni, nampak tak? Ni, botol dia macam ni lah biasa. Ya, air kapurnya berapa banyak? Satu sudu teh air kapur. Ya. Okey. Kalau puan letak air kapur, dia ada bau ya puan, dia ada bau sedap. Bau lain sikit dari talam biasa. Lady Zaza, hari ni saya masak ayam ungkep. Yummy. Sedap kan? Okey. So ni kita akan tapis dia ya, sebab dia tak cantik berbiji macam ni. So kita akan tapis dia. Kita akan tapis dia. Jangan buang ya ni tepungnya ni. Puan-puan kena betul-betul make sure that dia betul-betul dissolve sekali. Okey. Nampak tu. Inilah bancuhannya. Okey. So now kita nak letakkan sedikit pewarna sebab tak cantik nampak kan dalam kita kalau kita tak tambah sedikit pewarna. Nur Idayu, salam nak tanya air kapur tu untuk apa ya? Untuk bagi dia rasa. Ada smell. Ina Liana Abdullah, kapur tu Kak Zaidah beli dekat mana? Kapur 99 ada. Mana-mana kedai ada sekarang. Kedai Mama ada. Ni kapur sirih ya. You tak pernah pakai sebab tu you tak tahu. Tapi semua kedai ada jual lah. Kedai-kedai runcit semua ada. Minta aja dengan dia kapur. Alright, now kita nak letak pewarna, sedikit pewarna. Kak Zaidah bukan letak perasa ya. Saya letak pewarna hijau, bukan perasa. Ya, pewarna hijau dan sedikit pewarna coklat. Pewarna ni ikut masing-masing ya. Sebab kadang-kadang warna yang kita beli tak sama setiap satu warna hijaunya ya. So Kak Zaidah suka letak sedikit warna coklat supaya hijaunya tu akan jadi hijau gelap. Dia akan nampak cantik lagi kalau kita letak sedikit pewarna coklat. Pewarna ya, bukan perasa coklat. Kalau tahu perasa coklat kan dah jadi rasa lain pula pandan talam kita. Ya. Jadi talam pandan coklat. Ya, so kita letak sedikit warna coklat untuk nak dapatkan hijau gelap. Noriza Idris, thank you Kak Zaidah bagi resipi ni. Moga murah rezeki Kak Zaidah. Resipi Kak Zaidah tak pernah tak menjadi kalau buat. Alhamdulillah ya. Saya suka warna hijau dia agak gelap, jadi saya tambah lagi lah. Lagi dia nampak cantik lagi. Okey. Kita akan letak sedikit lagi pewarna coklat bagi dia nampak cantik. Okey. Alright, ini pewarna coklat ya, bukan perasa. Untuk yang mencari resepi Kak Zaidah, ya. Saya ada pin kan, Zai ada pin kan ya dekat bawah sekali ya, tu. Resepinya Zai dah pin, so puan-puan boleh check balik puan-puan ya. Kalau tak jumpa untuk di IG, Zai akan post semula video ini dan akan post dengan bersama resepinya sekali. So puan-puan kena sabar tunggu ya. Sekarang ni tengok dulu cara saya buat. Resepinya nanti kita akan susulkan kemudian ya. Okey, ni color yang saya nak lah.
antara hijau campur coklat. Jadi dia akan jadi hijau, agak hijau gelap sikit dan cantik lah. Okey, sebentar lagi kita akan masukkan adunan hijau ni ke atas yang putih tadi. Okey, ada soalan atau saya baca lagi sekali bahan-bahan sementara kita nak tunggu bahagian putih bahagian bawahnya tu masak. Ya. Okey, bahan-bahan untuk talam pandan hari ini, bahagian bawah kita ada dua bahagian, satu bahagian bawah dan satu bahagian atas. Bahagian bawah warnanya putih dan bahagian atas warnanya hijau ya. Okey, bahagian bawah 30 ounce santan santan cair, 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam dan sedikit sehelai atau 2 helai daun pandan. Bahagian atas kita perlu ialah 25 ounce santan pekat, 10 ounce gula pasir, 3 ounce tepung gandum, 1 ounce tepung hon kui, 4 biji telur, setengah sudu teh garam, 1 sudu teh air kapur dan sedikit air daun pandan. Alright. Dan pewarna jangan lupa Kak Zaidah letak warna hijau bersama dengan warna coklat sedikit. Jadi dapatlah warna dia macam ni. Ya, kalau perempuan nak buat gelap lagi pun terpulang boleh juga. Okey. Kita akan tunggu sekejap lagi supaya yang bahagian putihnya tu betul-betul masak. Alright, kita boleh check dulu. Okey, ni dah boleh lah. Okey. Wow. Okey, kita akan masukkan pewarna yang hijau ni di bahagian atasnya. Zarina Mat Mukhtar, Kak Zaidah, kalau guna santan kotak agak-agak berapa ratio santan kepada air? Sama ya, sama. Cuma Kak Zaidah tak berapa prefer pakai santan kotak. Dia rasa dia lain santan kotak ni. Dia jadi tapi dia rasa dia lain. Dia bila dah masak, dia lemak dia tak sama ya. Kalau boleh pakai santan ni. Kalau tak ada baru pakai santan kotak lah ya. Bancuh sedikit dengan air untuk nak dapatkan santan lah. Kalau pakai santan kotak saja tu memang pekat ya. Nanti talam puan akan keras. Okey. Saudara cantik colour hijau yang macam colour hijau lumut. Okey. Kan, ini nak kena tahu bancuh ya, hijaunya bersama dengan sedikit pewarna coklat. Kalau hijau saja tak jadi macam tu Kak Zaidah. Rahmah Hamid, puan kalau tak ada tepung hong kui, boleh ganti tepung apa? Pakai tepung gandum je lah. Okey. Okey, kita akan tutup dan kita akan kukus je selama 10 hingga 15 minit. So bila kita mengukus dia, perempuan perlu lebih kurang 2-3 minit perempuan kena angkat tudungnya ya, supaya dia tidak menggelembung di bahagian atas sebab talam kita yang bahagian atas ada telur. So bila ada telur, bila kita kukus dia akan berkedut di bahagian atas kalau perempuan tidak buka tudungnya. Normah Tumin, telur grade B ke? Kak Zaidah pakai B ataupun C. Jangan pakai A ya. Nanti dia terlalu banyak telur, dia akan berkedut di bahagian atasnya. Salbiah Ismail, banyaknya mixer Kak Zaidah jual ke tu? Tak. Kita tak jual tapi kita ini ada yang bagi untuk giveaway. Gift ya, ada bagi giveaway untuk Ni bulan giveaway ni. yang putih ni kita putih. Yang putih ni adalah untuk giveaway kita bagi bulan Ogos dan September. Pembelian untuk bulan Ogos dan September. September kita akan ada giveaway KitchenAid yang putih ni. Ya. Ni bagi percuma ni. Untuk pembelian RM200 dalam satu resit. Perempuan layak untuk
macam cabutan bertuah lah ya. InsyaAllah kalau ada rezeki adalah ya. So, okay, ini kita baru masuk dan saya perlu buka selalu tudungnya. Saya perlu buka selalu tudungnya ya, supaya dia tidak berkedut di bahagian atas. Hajah Mastura, Kak Zaidah kalau kukus guna loyang berapa lama? Loyang bahagian putih you kukus selama 10 hingga 15 minit. Ya. Kemudian tuangkan bahagian hijau dan dikukus selama 25 minit. Jadi semua sekali proses lebih kurang 40 minit lah. Yes. Ada lagi soalan, Zai? Okey, mungkin kepada mereka yang nak buat pembelian produk-produk Kak Zaidah, yes, bolehlah WhatsApp pada nombor 011 1120 4733. Okey, untuk sebarang pertanyaan mengenai produk, nak beli, macam mana, nak order, boleh tak order, nak tahu produknya boleh sampai ke tidak pada perempuan, bolehlah hubungi ataupun WhatsApp pada nombor 011 1120 4733. Okey, kita buka lagi tudungnya. Sekejap-sekejap kena buka tudungnya ya. Baru talamnya cantik. Alright. Ada lagi tu, Zai? Okey, ramai yang bertanya mana bel. Bel dah tak ada bersama Kak Zaidah ya. Alright. So sekarang Kak Zaidah bersama dengan Zai. Alright. Okey, ada nak Ahmad tanya mengenai masakan. Kak Zaidah, pengukur saya tak muat untuk loyang saiz 10. Boleh ke guna loyang saiz 9? Boleh lah, tapi dia jadi tinggi sikit lah puan. Dia jadi tinggi. So you must make sure that you kukus betul-betul panas, kukusnya betul-betul panas ya. Sebab kalau dia tinggi takut dia tak masak nanti tebal ya. Yes. Ada lagi yang bertanya. Okey, Ida Sarilah. Ada penutup loyang yang perlu diikat kain elak menitik. Kuali yang Kak Zaidah pakai tak perlu ikat kain ya? Okey, kalau Kak Zaidah buat talam, saya tak pernah pun bungkus tutup dengan kain. Saya tak pernah buat macam tu. Ya. Apa yang saya buat ialah setiap 3-4 minit saya akan angkat tudungnya. Jadi dia tidak akan menitik. Dia tak sempat pun nak menitik pada kuih kita, pada talam kita. Saya tak pernah buat talam yang saya kena bungkus tudungnya dengan kain. Saya tak pernah buat ya. Jadi kalau puan nak tahu trik, tips dia macam mana talam kita tidak masuk air, ialah puan kena selalu buka. Ya, dan selalu buka juga adalah penyebab untuk talam kita supaya licin di bahagian atas, tidak berkedut. Saya tak pernah pun bungkus dengan kain ya. Jenuh nak mencari kain besar. Alright, kita buka macam ni. Saya akan senantiasa buka, selalu buka. Nampak tu talam kita cantik. Kita akan selalu buka dia. Ada request Kak Zaidah? Ya. Kak Zaidah daripada Nur X5. Kak Zaidah nanti share resepi talam ubi dan apam nasi Melaka. Apam nasi dah ya. Apam nasi saya dah bagi. Apam ada banyak juga yang saya dah berikan sebelum ni. Talam ubi tu belum ya. Ya, talam ubi belum. InsyaAllah talam ubi nanti insyaAllah ya. Saya nak pergi cari ubi tu. Okey, Kak Zaidah. Diorang tanya juga nombor yang untuk dihubungi untuk pembelian RM200. Mereka sangat berminat dengan yes. itu. 011-1120-4733 untuk sebarang pembelian. Nak bertanya mengenai produk, nak beli produk, bolehlah hubungi 011-1120-4733. Okey, thank you Hasliza Desa send 50 stars pada tengok, Kak Zaidah. Kak Zaidah buka. Ini cara-cara Kak Zaidah buka dia. Ya, saya macam ni. Saya buka dia, saya tidak angkat gini. Saya macam ni, saya terus terbalikkan gini supaya airnya meleleh ke bawah. Nampak tu talam kita cantik dah. Ya, kita akan tutup lagi. Alright. Cahaya hidupku, Kak Zaidah ajar buat kek marble jelita, boleh tak? Marble jelita tu lama sangat nak bakar dia. InsyaAllah lah ya. InsyaAllah saya cuba nanti ya. Alright. Ada soalan lagi? Sementara kita nak tunggu talam kita ni masak lah. Dia orang banyak request ni Kak Zaidah. Ada yang minta ajar cakui. Cakui dalam list ya. Cakui dalam list. Cakui dalam list ya. InsyaAllah sabar nanti. ya. Fiza Liza buat talam ubi tak pernahnya menjadi ubinya lembik. Mungkin Kak Zaidah satu hari nanti boleh tunjuk ya, ubi macam ni tu nak kena tahulah ya sukatan dia. Yang lembik tu mungkin kurang ubi lah tu.
Kalau lebihkan ubi dia tak lembik, dia jadi keras kalau lebih ubi. So puan tambah je ubi lebih. Okey, Fariza Idris, maaf saya tanya saja, resepi ni sama untuk kuih talam seri muka ke? Seri muka tak ada hong kui. Seri muka dia tak ada hong kui di bahagian atas. Kalau seri muka zaman-zaman mak kita tak ada tepung hong kui di bahagian atas ya. Okey. Okey, Aminah Sigon, boleh pakai kukus kuih pau ke? Kukus kuih pau tu kukus apa tu? Kukus kayu tu. Kukus kayu tu. Boleh jugalah. Okey. Ada lagi soalan? Okey, minta request juga Roslaini Zali. Ya. Nak minta ajar kek kurma boleh? Kek kurma. Okeylah, insya-Allah ya. Insya-Allah ya. Ya. Ada lagi soalan? Okay. Sementara kita nak tunggu talam kita ni masak ya. For those yang nak bertanya mengenai produk Kak Zaidah, nak beli produk Kak Zaidah, sebab Kak Zaidah tengah bagi offer ataupun tengah kita ada hadiah yang sangat-sangat istimewa yang saya nak beri pada customer yang saya sayang kat luar sana, ialah berupa KitchenAid ni untuk cabutan ataupun untuk giveaway bagi September dan Ogos dan September ya. Kita akan umumkan nanti pemenangnya pada awal Oktober ya, untuk pembelian untuk pembelian Ogos dan September ya, September. Dan okey, saya buka lagi tudungnya. Okey, dan kita ada 10 hadiah sampingan berupa periuk ataupun kuali bertangkai honeycomb ya, stainless steel honeycomb. Okey, dan kita semua sekali hadiah kita adalah 11 jenis dan 11 biji hadiah. Dan KitchenAid ini adalah hadiah utama. Grand prize kita. Okey, macam mana nak cuba Kak Zaidah untuk nak dapatkan hadiah-hadiah yang Kak Zaidah beri. Perempuan bolehlah buat pembelian dari HQ sebanyak RM200 daripada produk Kak Zaidah, RM200 dalam satu resit. Hanya tertakluk di HQ sahaja ya. Pembelian dari HQ sahaja. Perempuan layak untuk giveaway bagi bulan Ogos dan September. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang. Manalah tahu ada rezeki perempuan dapat juga KitchenAid mixer. Siapa yang nak tu boleh WhatsApp kita. Sebab ramai yang bertanya Kak Zaidah. Setiap kali saya pakai KitchenAid mixer yang pink ni, ramai yang bertanya ya, Kak Zaidah mixer brand apa, beli kat mana, berapa harga. Ni kali ni saya nak bagi percuma. Siapa nak? Tapi saya tak boleh bagi banyak lah, satu je ya. InsyaAllah akan datang. Mungkin kita boleh bagi ekstra. InsyaAllah ya. Okey, kita tunggu lagi talam kita. Sambil-sambil tu perempuan perlu buka. Jangan tinggal. Bila you buat talam, you tak boleh tinggal dia ya. Kalau you tinggal dia untuk selama 25 minit tak buka-buka tutupnya, dia akan kembang berkedut. Tu kadang-kadang kita tengok talam orang berkedut-kedut kat atasnya tu ya, tak cantik ya. Talam yang berkedut tu talam lain. Yang talam berkedut tu Tok Haji Serban. Itu memang berkedut sebab telurnya banyak. Ya. So yang ini ada telur. Setiap talam yang ada telur di bahagian atas, perempuan perlu selalu buka tudungnya supaya untuk nak mengelak dia daripada dia berkedut. Okey, tolong fokus kat sini. Saya nak buka lagi tudungnya. Okey, nampak saya buka macam ni. Ya, saya tak buka dia. Tengok atasnya cantik, tak berkedut dan tak ada pun masuk air. Okey. Okey, Siti HB. Assalamualaikum Kak Zaidah. Kalau masak kuih talam tak pakai plastik bawahnya, kalau tukar pakai daun pisang boleh tak? Pakai daun pisang? Entahlah, saya tak pernah cuba pula ya. Mungkin boleh lah kot. Mak-mak kita dulu pun tak pakai daun plastik. Saya tak pernah cuba, tapi jadi lembik lah daun pisangnya tu nanti. Tapi boleh lah, daun pisang kan boleh dikukus. Sebab kita buat lepak-lepak semua kita pakai daun pisang, bungkus dengan daun pisang. Cuma kita boleh. Cuma nak keluarkan tu kena hati-hatilah. Kalau plastik tu kan senang, dia tak melekat. Okey. Okey. Ada soalan? Yes. Esfah Huda. Kalau selalu buka tutupnya berapa minit ya kukus untuk tahu dia dah masak? 25 minit, 20 hingga 25 minit. Tak payah tengok lagi, 20 hingga 25 minit tu dah masak lah. Tapi kena kerap buka. Ya, permulaan tu kena kerap buka.
Okey, Naisyah 16. Salam Kak Zaidah Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya ke kalau kita buat kek kukus fruit cake, boleh ke kita buka tutupnya? Buka tutupnya. Tak boleh. Fruit cake tak boleh ya? Fruit cake tak boleh. Fruit cake kalau dah kukus 4 jam tak boleh buka langsung. Tutup lagi dengan foil di bahagian atas. Tak boleh buka ya. Kalau tidak dia tak masak nanti. Fruit cake dia berat. Ya, tak boleh ya. You tak boleh buka. Yang you kena check bukan keknya, you kena check air dia tu. Air tu yang penting yang mendidih tu kat bawah. Kat dalam kukusan. Bukan check keknya. Keknya kalau dah ditutup dengan foil, biarkan aja dia. Yang penting air yang you kena check, bukan keknya yang you kena buka katuk. Okey, Yes. so Lahtun, kenapa kek kukus saya tetrapods walaupun Apa tu? Terkrepot. tetrapod Terkrepot, berkedut lah. tetrapods. Dia tulis tetrapods masuk wap walaupun dah tutup dengan foil. Okey, foil tu bocor lah tu. Foil puan beli foil yang nipis. Foil ni ada 2-3 jenis. Beli foil yang tebal. Mungkin foil puan dah terbocor. Itu yang air dia akan masuk. Kalau you tutup betul-betul, tutup kemas dengan foil yang foil yang keras, yang memang susah nak pecah, nak koyak, dia tidak akan masuk air kalau untuk kek kukus. Kalau tidak banyak dah orang buang kek kukus yang kita kukus. Saya sekali kukus kek buah 60 biji. Ya, tak ada satu pun yang masuk air sebab foil yang kita guna ialah foil yang betul-betul kuat supaya air tidak menitik. Kalau air menitik pun dia tak masuk dalam, ya. So you must check your foil paper. Dia koyak tu, ada bocor sikit tu. Mungkin puan tak nampak lah. Okey, Annie Yes. Ismail 03. Salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Apa beza tepung Hong Kui dengan tepung gandum? Yelah, ada beza lah, dik. Nama pun lain. Tepung hukui ialah tepung kacang, ya. Tepung kacang hijau. Pengandum lah. Alright. Okey. Ilya Zamri, kalau apam pun kena buka selalu ke? Apam tak payah. Apam tak payah. Yang kena buka ialah talam yang ada telur. Sebab telur, kalau you tak percayalah cakap saya, you kocok telur, masukkan dalam bekas, you taruh dalam kukus, apa jadi kat telur tu? Telur tu akan membuak. So super juga if you buat talam yang ada telur di bahagian atas, bila you tidak buka tudung dia, wap tu nanti akan mengembangkan telur tu. Itu yang nanti you punya bahagian atas berkedut. Tapi kalau you buat kuih yang tidak ada telur, you tak perlulah buka selalu. Mungkin buka dalam 2 kali je untuk buangkan wap. Itu saja. Tapi tidak perlu buka selalu. Yang buka selalu hanya talam yang ada telur di dalam adunan dia. Kita tak nak dia berkedut. Kalau puan suka dia berkedut, tak payah buka pun tak apa. Dia masak, cuma dia tak cantik lah. Alright, already Supermum. Kak Zaidah, saya pernah pakai mangkuk yang sama dipakai oleh Kak Zaidah, tapi mangkuknya menjadi cair. Kenapa ya? Dia cair mangkuk dia. Kenapa dia cair? Saya pun tak tahu tu. Ya. Bakar ke? Kalau kukus dia tak cair, mungkin bakar kot. Bakar tak boleh lah. Dia plastik. Kukus boleh. Dia memang boleh kukus ya. So far tak pernah pula cair kita kukus. Mungkin kukus je kering ke air, tak tahulah ya. Tapi so far memang tak pernah cair. Kalau cair tu mungkin you bakar kot. Ya puan. So far kita kukus tak pernah cair. Memang dibuat, memang boleh untuk dikukus. Alright. Okey. Satina Husin baru pertama kali join live Kak Zaidah. Hai ya Satina Husin. Welcome to our program. Program kita setiap hari Isnin hingga Khamis 2:30 petang. Jom masak lagi dengan Kak Zaidah. Okey. Ada lagi? Okey, tunggu sekejap. Zarina Ahmad Mukhtar nak kitchen aid. Boleh. Ya, boleh. boleh try nasib. Manalah tahu rezeki tak salah alamat. Manalah tahu puan punya, kita tak tahu ya. Ni yang sebenarnya memang dah ada penama dia, tapi kita tak tahu siapa. Alright. Atau Syah, Kak Zaidah boleh buat apam balik? InsyaAllah, abang balik dalam saya punya list. Cuma saya belum sempat lagi, insyaAllah ya. Abang balik dalam list saya. Hasnah Mak Yusof, Red Velvet Cake Puan Zaidah sedap. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana order. Okey, kuih lapis kasui sama tak cara? Perlu kerap buka tudung? Kasui tak payah kerap lah. Kasui tak ada telur ya. Tak payah. Cuma buka lah sekali dua je gitu untuk nak buangkan wap pada dia punya tudung. Itu je.
Okay, Zainah Abdul Rahman, kalau kukus kuih pau boleh ke selalu dibuka tutup pengukusnya? Pau tak boleh. Pau tak boleh buka katup. Dia tak naik sebab dia ada yeast. Sesuatu benda yang ada penaik, yeast ataupun apa, puan tak boleh buka katup. Dia tak naik. Proses nak naik dia perlu ada, dia tak boleh buka. Macam kek lah. Kek kan kita tak boleh buka katup oven. Dia tak naik. Pau tak boleh. Tapi pau tidak boleh overcook dia ataupun dia less cook. Nanti dia akan berkedut. Tu pau ya. So perempuan kena tengok macam mana cara nak membuat pau. Okey, Noriza Fauzi, resepi Kak Zaidah semua sedap. Thank you ajar dan siap bagi tips-tips lagi. Saya pernah dah bagi ya puan, pau. Mungkin puan boleh dapatkan e-book untuk nak tengok pau Kak Zaidah. Pau Kak Zaidah memang cantik ya, gebu dan tak ada berkedut, tak ada apa. Ya. Alright. Untuk nak dapatkan e-book percuma Kak Zaidah, bolehlah puan-puan hubungi pada nombor 011-1120-4733. Kita ada bagi e-book percuma, bukan resepi saja, bersama dengan videonya sekali. Jadi puan senang hanya klik pada pautan tu dan puan akan tengok apa yang puan nak tengoklah resepinya ya. Okey. Sekejap lagi dah boleh angkat dah ni. 354 resepi di dalamnya. Yes. Ulur tu dah boleh. Kita nak angkat dah. Alright, ada lagi? Okey, Mimi Normilah Kak Zaidah. Saya pernah cuba buat kek kurma guna resepi kek buah. Kurus yang Kak Zaidah bagi menjadi tapi manis sikit. Mungkin sebab buah kurma tu manis agaknya. Kurma pun ada kurma yang manis, ada kurma yang kurang manis. So perempuan kena pandai pilih lah ya. Mungkin boleh kurangkan gula kalau guna kurma yang sama. Kak India Mat Yusof, kalau guna pengukus elektrik perlu buka tutup juga ke? Kenalah ya. Kalau saya buat talam, tapi saya tak tahulah ya talam resepi yang lain. Tapi kalau resepi yang saya siapkan, memang kena selalu buka. Kalau tak nanti dia berkedut puan kat atas dia. Dia berkedut, dia pasti akan berkedut kalau ada telur ya, sebab dia bila dia panas telur tu kembang. Ya, so kita buka dia supaya wap panas dia tu keluar sikit. Jadi taklah terlalu wap dia tu terlalu panas di dalam kukus. Ya. Okey, already super maaf Kak Zaidah nak tanya, api untuk kukusan berapa besar ya? Sampai air mendidih lah. Untuk kukusan, you make sure that air dia tu mendidih. Tak kisahlah besar mana pun. Ya, tapi tak perlu terlalu mendidih hingga membuak-buak. Ya, nanti itu pun akan merosakkan juga talam you. Agak-agak dia mendidih cukup lah. Okey, Sabia Ismail, Kak Zaidah kalau tak letak telur boleh ke? Tak sedap lah. Boleh, tapi tak sedap. Dia rasa macam rasa tepung lah. Rasa tepung santan macam mana? Kurang sedap lah. Kurang lemak, kurang sedap. Ya. Nadia MF, Kak Zaidah maaf nak tanya, tepung Hong Kui tu kalau kat luar negara dipanggil apa? Luar negara ya. Boleh Google kot. Kak Zaidah pun tak tahu sebab saya tak duduk luar negara. Boleh Google lah ya. Perempuan boleh Google. Ni cap ini daripada Indonesia. Saya pun tak tahulah ya. Mata tak nampak. Okay, so maybe you can Google. Boleh check ya. Alright, talam kita dah masak. Kak Zaidah nak angkat dia sekarang. Dah pun masak. Yum. Ya. Agak berat dia. Tu nampak tu cantik dah. Tak berkedut pun talam kita. Can somebody hold this? Saya nak angkat dia ni. Okay, dah boleh. Alright, ni rupa talam kita. Cantik kan? Okay, nampak tu. Okay, kita akan letak di grid supaya dia cepat sejuk. Okay, atasnya cantik ya. Kalau perempuan pakai loyang 10x10 inci ataupun talam 10x10 inci, atasnya akan jadi sama macam ginilah.
Ada request Kak Zaidah. Zuraidah Syarif. Salam Kak Zaidah. Ya. Boleh ajar masak hati atau limpa lembu? Kadang-kadang masak jadi keras. Okey, hati tu kalau nak masak, perempuan jangan potong kasar-kasar, goreng layu dulu. Baru masak, baru dia tak keras. Untuk hati. Untuk paru, perempuan kena rebus dulu hingga dia empuk, baru boleh dimasak. Paru. Untuk hati, potong lebar-lebar tapi jangan dimasak goreng kering. Dia kena, kalau nak goreng pun goreng layu-layu je. Baru dia tak keras. Untuk hati ya. InsyaAllah lah ya. Ada juga resepi yang pakai hati tapi saya tak pernah masak lagi. Saya tak pernah tunjuk lagi ya. Ni saya letak di grid supaya dia cepat sejuk. Kita tak boleh keluarkan dia sekarang sebab nanti dia mungkin akan jadi lembik. Ya, so inilah rupa talam kita. Ini Kak Zara tak habiskan ya. Kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Lebih kurang dalam 50 biji kita boleh dapat untuk satu adunan. Banyak juga ya. Banyak ya. Dan ini saya pakai yang besar ya. Dia ada satu lagi yang acuan lompang yang agak kecil sikit. Ni agak yang besar. Atau kalau puan nak guna loyang, bolehlah guna talam loyang saiz 10 kali 10 inci. Okey, ada soalan Kak Zaidah. Nur Akmazul. Salam Kak Zaidah. Kalau guna aluminium, perlu buka juga ke penutup dia? Apa tu, tak faham. Kalau guna aluminium. Guna apa tu? Untuk apa? Masak ni. Perlu buka juga ke penutupnya? Mungkin dia gunakan talam yang besar. Aluminium foil. Aluminium, bekas aluminium buat talam. Kena buka. Talam memang kena buka. You kukus talam. You cakap talam ke apa ni? Kalau talam memang kena buka tudungnya. Ya, memang kena buka. Kalau tak buka dia berkedut. Tujuan kita buka ialah untuk dia supaya dia tidak berkedut di bahagian atasnya. Kalau dia berkedut dia tak cantik puan. Talam puan tak nampak lawa. Tak kemas. Ya, kalau makcik kan nampak cantik, mana ada berkedut. Ini kalau saya tak buka tudungnya, atasnya akan berkedut. Pasti akan berkedut. Sebab dia ada telur. Ya. Biasanya talam di bahagian atas memang kita akan letak telur supaya rasanya sedap. Ya, kalau tak makan telur, tak payah letak telur, tetapi dia akan rasa flat lah. Dia akan rasa macam tepung makan dengan santan. Macam tu je lah. Bila letak telur, dia akan rasa lemak ya. Okey. Tri Ayu Mawarsari. Assalamualaikum Kak Zaidah, baru gabung dari Indonesia. Hai orang Indonesia. Assalamualaikum. Apa khabar orang Indonesia? Yes. Nampak dah siap talam kita. Kita kena tunggu sejuk dulu sebelum kita boleh keluarkan dia. Ya, kalau tidak dia akan lembik nanti. Ya, you can see. Cantik ya. Okey. Nanti Kak Zara tunjuk bila kita dah sejuk kita boleh keluarkan. Ya. Alright. Inilah rupa talam kita. Saya belum boleh keluarkan lagi ya sebab dia masih panas. Kita kena tunggu dia suam lebih kurang dalam 1 jam macam tu, ataupun kalau kecil macam ni lebih kurang setengah jam dah boleh keluarkan ya. So perempuan boleh, nanti kita akan tunjuk gambar ataupun kita akan sambung untuk cara-cara macam mana nak keluarkan dia dari acuan. Acuannya perempuan perlu letakkan minyak ya supaya dia tidak melekat nanti. Okey. Ada soalan lagi Zai sebelum kita akhirkan? Ada yang bertanya tentang oven dia, asal Adi Adun. Nak tanya Kak Zaidah, penutup oven saya renggang sedikit, tak boleh tutup rapat. Kalau bakar kek naik tak? Okey, puan pergi, saya pernah lalui yang pintu oven tak rapat. Puan pergi kedai hardware, pergi cari klip. Klip yang besar tu, ketip tu kan yang besar, dan ketip di bahagian tepi dia. Carilah tempat mana yang puan boleh ketip dia supaya pintu dia rapat. Sebab kalau kita nak bakar kek, kalau dia tidak rapat, especially kalau kita buat kek yang besar, yang pakai acuan besar, saya takut nanti kek puan tak masak. Dia naik pun tak cantik. Kalau katalah nak buat juga, puan kena pecahkan ataupun agihkan kepada 2-3 loyang. Jadikan dia rendah. Jadi kemungkinan dia boleh masak. Tapi kalau sekali tuang dalam satu loyang, untuk kek yang tinggi-tinggi, dia perlu tutup rapat sebab dia perlukan suhu tu. Kalau 180, dia perlukan 180 untuk nak panaskan kek, untuk nak masakkan dia. Ya, kalau pintunya dibuka, dia tak akan dapat capai tu 180. Dia akan senantiasa panas sebab dia nak suhu dia keluar, ya. Jadi puan cari klip besar, klipkan di bahagian tepi oven tu supaya dia tidak keluar. Saya pernah mengalami ni ya, oven yang pintunya tak rapat, tapi kita sayang sebab boleh pakai lagi. Okey. So kalau tak boleh juga, ada jenis oven yang tak boleh diklip di bahagian tepi atau bahagian atas, puan perlu agihkan, jadikan keknya rendah.
Jadi kalau rendah tu dia kemungkinan dia boleh masak lah. Okay, alright. Okay, mungkin soalan yang terakhir. Yes. Fahuda Alatas. Talam serikaya lain ya Kak Zaidah? Dia banyak nama lah ya. Talam serikaya, talam yang ini Kak Zaidah panggil talam pandan. Ni resipi saya ya yang sebenarnya. Ni saya panggil talam pandan. Dia banyak lah ya. Saya cakap begini kan nanti takut ada juga yang buat lain-lain lah. Tapi yang ini ialah talam, ini memang resipi saya ya. Kita panggil talam pandan. Mungkin serikaya lain. Serikaya ni biasanya bila kita sebut serikaya ialah bahagian atas talam. Itu kita panggil serikaya. Kalau dulu orang kata talam serikaya, atasnya pandan. Pandan, telur, gula, tepung. Ini kita panggil serikaya. Tapi sekarang ni dah jadi banyak ya, banyak versi dah talam. Jadi serikaya ni dah tak pakai lagi dah nama serikaya. Kalau dulu-dulu kita cakap serikaya ialah dadih di bahagian atas talam. Dia lembut. Itu kita panggil serikaya. Tapi sekarang dah tak guna dah serikaya tu ya, sebab kita cakap serikaya orang pun dah tak tahu serikaya apa serikaya. Ya, serikaya ni yang sebenarnya ialah telur, tepung, santan dan daun pandan dan gula dan sebagainya. Itu kita panggil serikaya. Ya, tapi sekarang ni dah tak relevan, dah talam dah terlampau banyak talam. Jadi serikaya tu dah tak, orang pun dah tak tahu apa tu serikaya. Ya, okey. Alright Kak Zaidah. Itu saja. Itu saja. Okey, alhamdulillah. Kak Zaidah cuba tengok boleh tak saya keluarkan ini sementara saya berbual tadi. Tengok saya boleh keluarkan tak? Kalau saya boleh keluar, saya cuba keluarkan. Satu, saya letak sedikit minyak. Okay. Kalau tak boleh, kita tunggu sebentar lagi. Ya, saya cuba ya. Dah boleh tapi agak lembut ya. Okay, saya cuba ya. Saya cuba keluarkan dan kita cuba letak kat sini. Boleh dah. Tu, nampak tak? Tapi dia kembang ya. Dia pasal dia lembut lagi. Nampak tak? Ke hijau-hijau sangat. Oh, cantiknya. Okay, saya boleh keluar dah. Dia dah boleh keluar. Cuma dia agak kembang sikit tapi tak apalah. Ya, sebab kecil macam ni senang. Kalau yang besar tu dia susah. Cantik, menarik. Nampak? Cantik ya. Dan dia sedap ni sebab bawahnya bergegar-gegar lembut, kemudian atasnya rasa lemak, rasa pandan. Tengok nak keluar pun senang ya, tak ada masalah. Talam dia. Talam lembut. Nampak tak? Tak nampak ya pasal bawahnya pun hijau. Tapi cantik lah. Nampak tu. Kita dah boleh keluar. Zara Davina, cantik dan nampak sedap. Nampak goyang-goyang ya, dia bergegar. Betul tu. Okey, kita cuba keluarkan lah lagi. Dah boleh keluar sebenarnya. Okey, yang nak kan resepi talam pandan Kak Zaidah ni, saya dah ada di Facebook, saya ada pin kan di bawah. Ataupun saya akan save live hari ini. Nanti boleh tengok resepi dia di FB dan juga IG ya. Jangan cuba try dekat rumah. Sedap ni, memang sedap, lembut. Sedap ya, bergegar ya. Ni sedap. Bergoyang gitu. Bergoyang. Nampak tu dia tidak melekat langsung pada acuannya ya. Kita terus masak dan terus boleh keluar. Sementara kita berbual tadi, dah cukup masa untuk kita boleh keluarkan dia. Kalau keluarkan dia lebih kurang dalam setengah jam lagi better lah ya. Dia tak mengembang kalau kita keluarkan dia. Tengok cantik sangat dia, bergegar. Gedik-gedik lagi tu. Nuriza Idris tak sabar nak buat. Boleh buat dah, ni senang aja. Ya, perempuan pergi kedai. Kalau yang ada kedai-kedai supermarket, ada jual ya Hong Kui ni. Tak perlu pergi ke bakery. Cantik ya, dan gegar. Nampak tu. Haryati Muhammad Tani, kalau guna loyang berapa inci ya? Okey, loyang 10 kali 10 inci. Ya, 10 kali 10 inci. Ya, dan dia melekat ya puan, dia tidak berpisah. Dia tak ada tertanggal-tanggal tak ada ya. Dia cantik. Okey. Sedapnya. Wau dia pun sedap sangat ni ya. Alhamdulillah. Alright, alhamdulillah siap dah talam Kak Zaidah.
Okey, harap puan berpuas hati dengan resepi kita kali ni. Dan boleh cuba. Kalau nak berniaga juga boleh. Memang sedap ni kalau kita buat untuk berniaga. Memang sedap ya. Dia rasa pandan dan dia lemak-lemak. Jadi boleh cuba ya puan. Dan kalau nak buat berniaga yang menggunakan loyang, bolehlah guna loyang 10 kali 10 inci. Ataupun nak guna cara macam ini juga boleh. Sebiji-sebiji macam ni. Okey, sekejap ya. Alright, dah siap dah resepi kita untuk tengah hari ni. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi yang Kak Zaidah sediakan. Okey, boleh buat minum petang, boleh nak berniaga juga ni. Dan kalau ikut metod Kak Zaidah ataupun ikut cara penyediaan Kak Zaidah, talam ni bertahan lebih kurang 24 jam tanpa disimpan di peti sejuk. Sebab talam kalau simpan peti sejuk tak sedap. Lemaknya tu jadi tepu ya. Lemak santan tu jadi dah tak ada bau santan ya. So seeloknya kalau talam macam ni, kalau ikut metod Kak Zaidah, cara saya masak dulu santan bersama gula, insya-Allah talam puan akan bertahan selama 24 jam. Ada yang lebih daripada 24 jam ya. Alright, alhamdulillah. Ni lah rupa hasil kita buat tengah hari ni. Nampak tu cantik ya. Saya pergi letak pula daun pandan kat bawah dah lah, tak nampak ya, kita ada 2 lapis, hijau dan putih. Hijaunya nanti makin bila dia sejuk dia akan jadi lebih gelap dan dia akan nampak lebih cantik, menyelerakan lah, nampak macam colour pandan betul ya. Tetapi kita ada juga letak tadi air pandan dalam dia, jadi memang ada rasa pandan pada talam kita. Okey, nama pun dah talam pandan ya, pastinya mesti ada rasa pandan. Alright, ada soalan last sekali sebelum kita tutup live kita. Okey, mungkin untuk mereka ramai juga yang bertanya macam mana nak hubungi untuk dapatkan KitchenAid tu. Betul. Ramai yang berminat. Kak Zaidah pun macam tak sabar yang nak bagi pada siapa yang bertuahnya ya. Okey, untuk nak dapatkan KitchenAid untuk giveaway bagi bulan Ogos dan September, bolehlah perempuan WhatsApp pada nombor 011 1120 4733. Okay, so alhamdulillah selesai sudah ya kita punya program kita tengah hari ini. Jom masak dengan Kak Zaidah bersama dengan resepi talam pandan. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi kali ini. Dan jangan yang berniaga boleh cuba resepi ni, sedap sangat ya, sedap sangat. Dan simple pun simple, modal pun tak besar ni sebab dia tak ada apa ya, dia cuma pakai tepung aja ya. So harap perempuan boleh cuba untuk buat minum petang dan untuk nak berniaga. Saya ada alukan ya. Okey, so insya-Allah kita jumpa lagi esok pada pukul 2.30 insya-Allah. Kalau tak ada haram lintang, doakan yang baik-baik, semoga kita dapat berjumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. So okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Bye.